Waalaikumsalam. Hari ni saya dan partner saya Nur Syairah Izzati binti Abdul Hadim akan membentangkan tajuk mengenai pembangunan luar bandar iaitu desa. Okay. Sektor desa, keperluan pembangunan sektor desa. Setiap negara mempunyai sektor bandar dan luar bandar. Untuk Malaysia menjadi negara yang maju, sektor desa harus diberi keutamaan. Sekarang ni, Malaysia 70% penduduk negara dunia ketiga tinggal di sektor desa. 60% penduduk miskin pula tinggal di sektor luar bandar. Faham tak? Faham. Pakai attention. Duit tak ada nak pay. Masalah membangunkan sektor desa kita ada 5. First, ekonomi sara diri yang diamalkan dan sedikit untuk pasaran. Maksudnya ekonomi yang sektor desa amalkan tu diri sendiri untuk kepentingan dia dengan orang lain. Yang orang lain tu dijual sikit je. Faham tak? Yang kedua, produktiviti tanah rendah. Dan yang ketiga, migrasi golongan muda tinggi. Maksudnya golongan muda pergi ke luar bandar tu banyak. Boleh kan? Faham. Golongan muda keluar ke bandar. Untuk mencari Penggunaan kewangan. teknologi rendah. Dekat kampung memang teknologi dia kurang lah. Amalan pertanian tradisional. Itu masalah yang diorang hadapi. Definisi pembangunan desa ialah pembangunan sektor tani yang rata-ratanya bersifat tradisional dan mundur dari segi ekonominya. Pembangunan desa terbahagi kepada 2. Pembangunan desa dilihat dalam konteks yang lebih luas meliputi pertanian dan pembangunan dalam pelbagai aspek penduduk desa itu sendiri. Contoh seperti kesihatan, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Kedua, pembangunan sektor pertanian hanya berfokus kepada aktiviti pertanian sahaja. Tujuan pembangunan desa ada 5. Mengurangkan jurang perbezaan antara kota dan desa, mengurangkan migrasi desa ke kota, menambahkan produktiviti negara, meningkatkan kemudahan awam di desa, dan mengembangkan industri luar bandar. Kepentingan sektor desa, dia merupakan sebahagian besar sesebuah negara. Dia merupakan kawasan yang luas sebab tu dia desa kan, dia kawasan luas tapi dalam negara tu dia sebahagian. Pengeluar bahan mentah, contoh pengeluaran bahan mentah contohnya kokol, lada, sawit, getah, nenas dan pembekal tenaga buruh seperti tenaga buruh lah dibekalkan dekat kilang-kilang dekat bandar. Lepas tu sasaran pasaran untuk barangan kota, menyediakan ruang dan tanah untuk pembangunan di kota. Seterusnya saya akan sambung pembentangan rakan saya iaitu ciri-ciri sektor desa. Okey. Sektor desa terdapat 5 iaitu masyarakat bersifat sederhana dan tradisional. Maksudnya masyarakat kampung khususnya lebih kepada aktiviti bergotong royong, bantu-membantu. Itu yang dikatakan bersifat sederhana dan tradisional berbanding masyarakat di bandar yang ada sesetengahnya bersifat individualistik. Okey, seterusnya adalah bercorak, bersemuka dan tidak formal. Di sini adalah cara bercorak bersemuka ini menerangkan hubungan antara penduduk masyarakat desa itu sendiri. Bukannya seperti kita bandingkan dengan masyarakat bandar, ia lebih formal, lebih kepada
hormat antara satu sama lain untuk tidak menyentuh sensitiviti. Kalau macam masyarakat di desa ni, mereka lebih harmoni, lebih memahami seperti itu. Kata seperti keluarga. Okey. Seterusnya adalah fatalistik dan kurang pendidikan. Fatalistik ni bermaksud bersikap menyerah. Kat sini open minded lah masyarakatnya, tapi kita ada masalah kalau macam masyarakat di desa ni. Contoh dalam bidang pendidikan, dia katakan kat sini kurang pendidikan. Kita bukan tak dapat fasiliti macam sekolah, tapi tenaga pengajar serta teknologi yang dipindahkan ke sekolah di desa tidak sama dengan fasiliti yang dibekalkan kepada sekolah-sekolah yang ada di bandar. Sebenarnya masyarakat terlibat dalam pertanian. Betul lah kalau dah masyarakat desa, so maksudnya amalan yang sara ekonomi yang kita jalankan adalah aktiviti-aktiviti pertanian. Contohnya berkebun sawit ke, ada ladang-ladang besar ke, ataupun nelayan. Biasanya ini melihat kepada geografi sesuatu negara itu jugalah. Macam Kedah, dia lapang padi. Sabah dan Sarawak tu lebih kepada hasil galian diorang dan hasil hutan. Lepas tu adalah beberapa negeri lain. Kemudiannya adalah kekurangan sumber keuangan. Okey, yang ni isu sensitif sikit. Kekurangan sumber keuangan, biasanya keuangan di negeri itu adalah tanggungjawab negeri, bukannya daripada kerajaan pusat. So untuk membangunkan sesuatu negeri itu, terutamanya kawasan desa, contoh macam Perlis, kita tak boleh nak bangunkan sangat sebab dia tak ada hasil yang untuk kita bangunkan. Berbanding negeri lain macam Kedah, ada padi yang boleh jadi tulang belakang dia untuk jalankan ekonomi, untuk bangunkan keadaan negeri Kedah. Seterusnya adalah fungsi sektor desa. Yang pertama adalah membekalkan bahan makanan. Betul lah kalau macam kawasan desa, kami akan orang kampung terus membekalkan membekalkan bahan makanan. So bahan makanan ni hasilnya daripada kampung, bukannya kat bandar tak ada hasil makanan dia, kecuali dalam sektor-sektor industri lah, setengahnya. Kemudian yang kedua adalah membekalkan bahan mentah, macam hasil pertanian serta sayur-sayur dan ikan-ikan yang di laut tu semuanya datang daripada sektor desa, bukan daripada bandar. Dekat Yanpi tak ada tiba-tiba ikan. Lepas tu membekalkan tenaga buruh. Tenaga buruh ini adalah daripada kadar kelahiran di kampung lah. Contoh kalau kita lihat statistik kadar kelahiran di bandar adalah sedikit kerana dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kos sara hidup ataupun ialah tekanan hidup yang tinggi kan. So kalau kat kampung ni diorang lebih fleksibel. So diorang macam pandai manage diorang punya sumber dan untuk ekonomi keluarga dia. Lepas tu itu yang keempat adalah membekalkan pasaran. Yang ini adalah membekalkan pasaran ni adalah pengeluaran produk, iaitu barang-barangan daripada kota akan dipromosikan ataupun macam hasil industri yang daripada kota akan ditukar kepada ke kampung dan kampung akan pergi ke bandar. Maksudnya bandar membekalkan teknologi, kampung membekalkan bahan mentah kepada bandar. Benda tu saling connection. Saling connection. Komplimen. Komplimen. Saling melengkapi. Melengkapi. Ya, saling melengkapi maksud saya. Tak apa sakit. Tapi bagus penjelasan tu. Nah. Okey, seterusnya kami sambung adalah 4 pendekatan gaji pembangunan desa, iaitu pendekatan modernisasi, pendekatan analisis Marxist, lepas tu pendekatan formalistik dan pendekatan substantif. Yang ni kena fokus lebih sikit Untuk yang teori pendekatan modernisasi dibahagikan kepada dua, iaitu masyarakat tradisional dan masyarakat moden. Masyarakat tradisional ni adalah masyarakat luar bandar, mundur dan tidak membangun. Bukanlah mundur sangat, cuma kurang pembangunan. Lepas tu yang kedua adalah masyarakat moden, iaitu bandar, membangun dan industri. Kawasan bandar ni lah yang
kita semua ni akan pergi migrasi sebab kat situ ada peluang pekerjaan, kelengkapan cukup serta memenuhi cita rasa kita yang jiwa muda suka berhibur. Wow. Okey. Lepas tu dua golongan ni ada ciri-ciri dia yang tertentu seperti yang kita bincangkan tadi. Lepas tu pembangunan ni akan mewujud apabila secara kasarnya lah, tadi kan ada golongan tradisional dengan masyarakat tradisional dengan masyarakat moden kan. Jadi pendekatan teori pembangunan ni, teori modernisasi ni disebabkan masyarakat yang maju ni bertanggungjawab atau dia pun kena saling membantu masyarakat tradisional tu untuk sama-sama membangun bersama dia. So dia kena balancekan maju dengan yang sederhana maju tadi, yang mundur tu, supaya tak ada berlaku ketinggalan teknologi yang sangat teruk lah. Okey, seterusnya adalah halangan kepada perkembangan ekonomi dalam pendekatan modernisasi. Halangan pertama adalah keterbelakangan ekonomi. Yang kedua adalah sistem pengeluaran dan yang ketiga adalah ragam tingkah laku. Okey, daripada tiga ni, daripada keterbelakangan ekonomi, masyarakat bandar biasanya kita kenal dengan masyarakat industri. So industri kita ada didedahkan dengan teknologi, mesin serta benda-benda yang lebih kepada moden. Berbanding dekat masyarakat desa, mereka menjalankan ekonomi berasaskan pertanian. Jadi sektor pertanian di Malaysia tidaklah seperti sektor pertanian di luar negara yang lebih maju, menggunakan hybrid serta teknologi yang cukup untuk hasilkan keluaran yang banyak. Jadi kat sini, inilah yang jadi halangan untuk perkembangan ekonomi masyarakat di desa, kerana pembinaan teknologi tu ada sedikit kekurangan dah. Lepas tu sistem pengeluaran ni kita boleh bandingkan antara jaringan pengangkutan antara bandar dan luar bandar. Ianya sangat berbeza kerana kat bandar kita ada banyak fasiliti, macam public transport kita tu banyak. So kalau macam kat kampung ni, kita lebih kepada atas usaha sendiri. Kalau nak tiba-tiba ada Grab kat kampung tu macam susah sikit lah, tak ada orang nak dapat sambutan. Yang ketiga adalah ragam tingkah laku. Yang ini kita boleh lihat daripada mindset masyarakat desa dan masyarakat bandar. Ianya sangat berbeza kerana masyarakat bandar lebih liberal, lebih terbuka, lebih bersifat agresif untuk progresif untuk sesuatu benda. Manakala untuk masyarakat desa ni dia macam lebih menghormati, konservatif. Ya, terima kasih. Relax. Modernisasi yang berlaku dalam masyarakat luar bandar terjadi apabila masyarakat luar bandar ni mula bersikap liberal. Macam yang saya cakap tadi lah, melalui pemikiran. Lepas tu masyarakat bandar lebih bergerak bebas. Kalau nak apa-apa, just tap online. Ngap. Tak online. Lepas tu modernisasi yang berlaku dalam masyarakat yang bebas berfikir adalah daripada pendidikan celik huruf dan terdedah kepada media massa, boleh membuat pilihan sendiri. Yang ini lebih kepada masyarakat moden lah. Kita pun dah hidup moden. Bukannya masyarakat desa tu mundur sangat. Diorang ada je jaringan internet. Cuma beza antara kalau nak bandingkan teknologi dekat desa dengan bandar, bandar lah lebih laju, bandar lah lebih terbuka. Kalau macam yang kat kampung ni mungkin ada yang jaringan internet yang tak sampai ataupun susah lah sistem komunikasi sebab kita banyak lagi benda-benda yang tak dibangunkan. Sebab kita nak jaga macam keharmonian situ lah, ada punya persekitaran, Ekosistem. Tak ada salah. Saya just Okay. Kelemahan bagi teori modernisasi ini ada beberapa benda, iaitu pembahagian masyarakat kepada masyarakat moden.
dan tradisional telah menyebabkan ekonomi negara kurang membangun terbagi kepada dua sektor yang bertentangan, iaitu tadi masyarakat bandar, industri dan masyarakat kampung adalah pertanian. Yang kedua adalah berlakunya pengaliran tenaga kerja yang menganggur dari sektor pertanian ke sektor industri. So yang ni ada penjelasan berkenaan dengan analisis Marxist. Belum lagi. Belum. Ini masih dalam modernisasi lagi. Kelemahan daripada teori modernisasi ni. Sebab, okey, saya ulang balik Tadi kan pengaliran tenaga kerja menganggur dari segi pertanian ke sektor industri. Macam kita, golongan muda, kita lebih kepada tertarik pada sektor industri berbanding sektor pertanian yang dijalankan oleh orang-orang tua kita. Kerana benda tu rasanya memenatkan satu, kemudian perlukan modal yang besar untuk melaksanakan satu-satu sektor pertanian. Yang kedua, ia perlukan usaha yang betul-betul jitu dan konsisten untuk membuahkan hasil. Kat situ yang buatkan macam kita golongan muda ni kurang tertarik lah kepada sektor pertanian yang dijalankan oleh masyarakat desa berbanding sektor industri. You masuk kilang, you kerja, ujung bulan dapat duit. Macam tu. So itu adalah approach 3D. Dirty, dangerous, dan satu lagi ialah dirty, dangerous, saya lupa satu lagi. Saya pun tak tahu. Tak tahu. Saya So, ingat yang tu. okay, so the dirty, dangerous, cuba try search 3D. 3D in terms of labor perspective. 3D in labor perspective. 3D tak je dirty, dangerous. Ada keluar tak? Satu lagi apa? Ada? Ada keluar tak? Dirty, dangerous, difficult. Okay, dirty, dangerous and Difficult. So that's why kebanyakan golongan muda di kawasan luar bandar atau di kawasan desa berhijrah ataskan sebab itu. 3D tadi, dirty, dangerous and difficult. Okay. Terima kasih kata. Okay. Okey, seterusnya adalah Anjing. teori analisis daripada Marxist. Okey. Teori ini adalah proses pembangunan dunia ketiga yang perlu dikaji berbandingkan keadaan yang berlaku di barat. Okey. Di barat, golongan yang lebih berkuasa akan memunggah keluar sumber-sumber utama seperti sumber modal dan sumber guna tenaga untuk kepentingan mereka sendiri. Benda ni korang boleh fahamkan secara yang kita dah alami, iaitu kuasa barat akan menjajah untuk dapatkan macam mengeksploitasi bahan mentah kita untuk ekonomi mereka. Macam tu. Penjajahan dah. Faham tak? Faham. Faham, bagus. Okey. Hal ini menyebabkan golongan yang lemah seperti penduduk desa akan tertindas. Kemudian teori ini menekankan perlunya usaha untuk mengurangkan ketaksamaan dan ketidakseimbangan ekonomi yang telah wujud akibat kawalan oleh golongan yang lebih berkuasa. Seperti ini adalah siapa yang di atas, dia akan manipulasi golongan yang di bawah untuk memenuhi keperluan dan apa yang diinginkan oleh golongan atasan. Okey, ini tak nak ungkap dulu. Teori Marxist juga menyatakan dari segi ekonomi, politik dan budaya, sektor desa bergantung kepada golongan metropolis yang lebih berkuasa. Maksudnya, bagi dalam teori ini difahamkan golongan yang lemah bergantung terus kepada golongan atasan untuk mendapatkan biasanya macam kepentingan ataupun keperluan seperti keuangan untuk mereka jalankan aktiviti yang diorang sedang lakukan. Okay, apa yang kawan awak sedang bahaskan ni adalah berkenaan dengan pendekatan analisis Marxist ataupun teori pergantungan. Okey. Cuma kawan kita tak jelaskan berkenaan apa itu Marxist. Kan? Marxist ni adalah kelompok-kelompok ataupun sarjana-sarjana yang cenderung kepada pemikiran Karl Marx. Karl Marx tu siapa? Ada saya jelaskan kan? Karl Marx tu adalah tokoh ataupun founding fathers of communism, ideologi komunisme. So
apa yang dikatakan oleh kawan kita tadi adalah yang diusulkan oleh sarjana yang beraliran beraliran dan berkecenderungan terhadap pemikiran Marx ataupun dipanggil sebagai Marxist. Okay? So apa yang dibahaskan tadi ialah teori pergantungan ataupun dependency theory yang diperkenalkan oleh Undergander Frank. Siapa tu Undergander Frank? Undergander Frank adalah salah seorang tokoh tokoh dari segi teori structuralism yang membahaskan tentang metropolis dan juga satelit, kan? Yang dijelaskan oleh kawan kita. Cumanya kawan kita tak bahaskan apa itu metropolis, apa itu satelit, kan? Apa itu metropolis? Metropolis itu adalah takrifan oleh Undergander Frank untuk menunjukkan bahawa sebuah kawasan yang maju, yang ada semua sumber yang diperolehi daripada kawasan satelit. Satelit adalah kawasan yang remote, terpencil, ataupun kawasan yang ada bahan, ada abundant natural resources, tetapi tidak dioptimumkan dengan baik kerana tidak ada teknologi seperti mana yang kawan kita bahaskan tadi. So di sinilah penting untuk kamu faham, dekat bandar, kalau dalam konteks di Malaysia ni memang ada metropolis dan juga satelit. Satelit di kawasan bandar, satelit di kawasan desa dan metropolis di kawasan bandar. Di mana bandar cuba untuk dapatkan bahan mentah daripada desa untuk dipasarkan di kawasan bandar dan memberi efek kesan ke atas pembangunan dan juga masyarakat di kawasan bandar. Sebab itulah berlakunya jurang ataupun ketaksamaan yang kawan kita sebut tadi adalah inequality. Idea tersebut adalah daripada Marxist dan diterapkan dan digabung jalinkan dengan baik dalam konteks elemen 17 SDG, Sustainable Development Goal, untuk assignment kamu semua. Betul? Okey, jelas? Jelas. Okay. Oh, function cameraman. Okey, daripada teori yang ini, sambungannya adalah menyebabkan golongan minoriti, iaitu golongan desa yang bekerja sebagai petani, akan terasing daripada golongan majoriti yang memonopoli kuasa serta sumber ekonomi. Jadi kita boleh lihat daripada apa yang Dr. cakap lah tadi. Maksudnya masyarakat bandar bergantung kepada masyarakat luar bandar. Sebab masyarakat bandar bergantung pada luar bandar. Masyarakat luar bandar bergantung kepada bandar. Masyarakat bandar. Untuk ekonomi mereka. Okay. Hal ini menyebabkan golongan yang seterusnya adalah pendekatan formalistik. Saya akan sambung. Pendekatan ini menggunakan strategi penukaran. Masyarakat luar bandar sanggup terima peluang baru, berusaha dan berani menghadapi risiko dalam usaha diorang membangunkan masyarakat desa. Tumpuan harus diberi kepada faktor ekonomi dan sosial, bukannya faktor ekonomi semata-mata. Dalam masyarakat tradisional, tingkah laku ditentukan secara sosial bukannya ekonomi. Contohnya, masyarakat dalam pasaran primitif tidaklah mengejar kebenaran semata, tetapi mereka lebih mementingkan hal-hal yang berkaitan dengan peranan dan status. Ini membuktikan bahawa tindakan ekonomi tidak boleh dilihat Cara apa yang faham tentang pendekatan formalistik tanpa membaca? formalistik. Apa yang faham tentang pendekatan formalistik? Jelaskan kepada kawan-kawan. Dalam konteks sosiologi desa, apa yang kamu faham tentang pendekatan formalistik? Pada pandangan saya, maksudnya pada pandangan saya, daripada pendekatan formalistik ini adalah pembaharuan yang dicadangkan daripada, maksudnya kan masyarakat bandar lebih terbuka, lebih kepada teknologi daripada teknologi yang mereka hasilkan di bandar. So diorang pindahkan kepada masyarakat desa untuk membantu sektor ekonomi mereka lah. Contohnya kalau ekonomi itu melibatkan kepada pertanian, mungkin kajian-kajian mengenai hybrid daripada tanaman serta apa-apa berkaitan bahan-bahan kimia yang dapat membantu kepada menghasilkan keluaran yang lebih banyak dalam sektor pertanian. Itu yang saya faham kepada pendekatan formalistik ni. Maksudnya pemindahan benda yang baik untuk masyarakat desa untuk menaikkan taraf dorang tu.
betul ke? Betul. Okey, pendekatan substantif pula, dia berlaku perbezaan secara beransur-ansur daripada masyarakat daripada dalam masyarakat dan institusi yang semakin kompleks. Pada asasnya masyarakat luar bandar adalah konservatif, homogen dan tidak berani menghadapi risiko dan mudah putus asa. Senang ceritalah, substantif ni dia berlaku perubahan yang slow. Dia bukan secara mendadak. Perubahan dalam masyarakat tu sendiri. Ianya perlu diterima secara perlahan-lahan. Nanti ada perubahan secara mendadak lah. Okey, seterusnya ada saya sambung kepada isu-isu dalam pembangunan desa. Okey, kat sini ada 5 perkara iaitu rendahnya tahap pendidikan. Okey, yang macam saya cakapkan sebelum ni, kita di masyarakat desa bukanlah rendah tahap pendidikan. Benda yang kita pelajari adalah sama dengan masyarakat di bandar, cuma peluang serta mungkin daripada tenaga pengajar ataupun environment kita. Macam masyarakat desa lebih konservatif. Maksudnya kalau you belajar pasal sains, masyarakat sekeliling you tak belajar sains. So mungkin dia kata tak perlu pun nak belajar benda ni. Kalau macam sains lebih kepada saintifik dan peluang untuk nak dapatkan teknologi sains macam you nak buat eksperimen ke, benda tu macam terhad sebab dekat institusi pendidikan di desa mungkin kurang teknologi tu ataupun ialah kurang bekalan untuk menjalankan eksperimen seperti itu. Okey, seterusnya adalah pengangguran dan kemiskinan. Di sini adalah kita boleh lihat daripada sektor pembangunan desa di luar bandar. Luar bandar ni ada juga di kawasan bandar yang di pinggir-pinggir bandar tu yang ada kawasan setinggan yang itu lebih terbuka kepada pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran ni mungkin atas faktor diri sendiri ataupun ekonomi juga. Sekarang ekonomi kita perlukan pendidikan sudah semestinya. Lagi satu sebabkan diri sendiri yang kadang-kadang mereka yang dah lepas graduate ni memilih kerja berdasarkan kelayakan. Dia orang tak nak terima kerja yang cekai-cekai. So dia orang nak yang standard. Jadi itu telah meningkatkan kadar pengangguran. Serta yang kemiskinan ni adalah kita boleh lihat kepada masyarakat kita bukanlah terlalu miskin, tapi ada setengah miskin. Mereka miskin apabila mereka bekerja tapi duit yang mereka terima daripada pekerjaan mereka tu hanya cukup untuk tanggung diri sendiri, bukannya untuk membeli aset seperti rumah, kereta dan sebagainya. Itu dibebankan lagi dengan perancangan keluarga yang gagal sikit, macam anak ramai ke, benda tu mendorong kepada faktor kemiskinan lah. Seterusnya adalah masalah kekurangan pekerjaan. Okey, isu ni kita rasa benda ni common lah. Bukanlah kita kekurangan pekerjaan pun. Tapi kalau bandingkan rakyat Malaysia yang menganggur dengan warga negara asing yang bermigrasi ke negara kita, jumlahnya mungkin hampir sama. Itulah bagi saya mentaliti masyarakat kita ni yang masih kepada junub sedikit. Mereka berpendidikan tetapi mereka memilih dalam meletakkan diri mereka di mana. Okey. Ya. Tapi dalam satu kajian ada menjelaskan bahawa berlaku diskriminasi dalam sektor pekerjaan di Malaysia. So, bagaimana? Okey, kalau yang itu saya rasa diskriminasi tu berlaku apabila lebih kepada gender kan? Gender, kaum. Sebagai rakyat Malaysia, saya rasa sebagai sebuah negara yang berbina kaum, diskriminasi kaum ke gender ke benda tu tak patut wujud. Sebab kita ada rukun negara. Kita ada rukun negara yang kita pegang. Lagi satu, benda tu takkan wujud apabila kalau
teknologi kita membangun tapi pemikiran masyarakat kita tak membangun. Bagi saya macam tu. Dalam sektor pekerjaan juga ada diskriminasi manipulasi daripada golongan atasan kepada golongan bawahan untuk menjaga kepentingan mereka sendiri, bukan? Jadi benda tu tak very besar, benda tu tak adil untuk semua orang. So itu adalah antithesis kamu terhadap apa yang saya tanya tadi lah. Tak apa, so your point. Bukan. Yang kelima adalah masalah berkaitan penduduk, iaitu kadar kelahiran tinggi, taraf pendidikan rendah serta kekurangan kemudahan awam. Contoh kadar kelahiran tinggi ni mereka lebih terbuka, lebih selesa untuk perancangan keluarga sebab diorang mungkin dibandingkan dengan sumber dan diorang punya keadaan, so diorang kata diorang lebih terbuka untuk merancang keluarga lebih baik, lebih ramai maksudnya. Macam tu. Lepas tu taraf pendidikan rendah ni macam yang saya cakap tadi lah, peluang dekat untuk explore pendidikan tu kurang sikit lah dekat dalam masyarakat desa. Yang ketiga adalah kekurangan kemudahan awam. Contoh ini kita boleh lihat daripada aspek kesihatan. Contoh kalau you pergi hospital, you kena berebut dengan orang lain macam golongan yang tua untuk dapatkan taraf kesihatan yang korang inginkan. Maksudnya vaksin ke apa ke, doktor ke, benda tu sangat limited lah kalau di kawasan desa. Seterusnya adalah masalah membangunkan sektor desa. Yang pertama adalah pemilikan dan kekurangan tanah. Yang ini adalah Awak terus baca je. okay. Yang kedua adalah pemasaran hasil tani, teknologi yang rendah, kaedah pengeluaran yang tidak efisien, kemiskinan dan kekurangan modal, keciciran belia dalam pelajaran. Lepas tu migrasi tenaga buruh dari desa ke kota. Okay. Pendekatannya kami tak tulis sebab nak anda berfikir. Dah banyak dah kita cakap. Okey, pendekatan daripada masalah yang dipamerkan ini adalah ada dua pendekatan, iaitu pendekatan pembaikan dan pendekatan reformasi. Pendekatan pembaikan adalah menggalakkan perkembangan dan kemajuan pertanian dalam keadaan dan suasana yang sedia ada. Kemudian pendekatan reformasi adalah mewujudkan organisasi sosial dan sistem pertanian yang baru. Jadi hybrid atau semula. Okey, penyelesaian daripada masalah sektor desa ni kita ada 4. Yang ini ada daripada kita boleh nampak daripada tanggungjawab kerajaan lah. Yang pertama adalah membentuk organisasi tertentu seperti FAMA, MADA, RISDA dan lain-lain yang memberi peluang dan pertolongan kepada golongan petani. Yang kedua adalah membekalkan alat-alat dan teknologi moden. Benda ni adalah daripada pihak kerajaan sendiri. Mungkin kelebihan ini harus diekspos sendiri oleh masyarakat desa untuk melihat peluang dan ruang yang mereka boleh syukuri. Kemudian adalah memperkenalkan benda-benda dan cara baru menanam dan penjagaan tanaman. Yang ini adalah untuk menjadikan hasil pertanian korang tu lebih banyak. Ini hybrid dan ini adalah berkaitan rapat dengan teknologi dan sains. Kemudian yang terakhir adalah membuka tanah pertanian baru dan melaksanakan revolusi hijau dan lain-lain. Okay. Ini daripada soalan yang kat dalam slide tu. Desa dalam era globalisasi. Kami juga menerima pandangan daripada rakan-rakan untuk membincangkan mengenai ini. Desa dalam era globalisasi. Ada apa-apa cadangan sebelum kita orang bagi tahu kita orang punya cadangan? Ada pandangan desa dalam era globalisasi. Lemah. Kalau zaman Pak Lah dulu, global. Okay? Global. Okay? Ada. Menjadikan kawasan tumpuan desa itu sebagai ekonomi yang bersifat global. Itu namanya global. Okay? So ada pandangan apa-apa? Ada. Okey, saya Faisal. Okey, desa dan era globalisasi maksud dia adalah yang terkini. Desa dan keadaan sekarang. Desa dan keadaan sekarang dalam ekonomi sekarang ini ada yang sedang dibangunkan. Dibangunkan melalui
kadang-kadang dia menjadi inap desa. Inap desa ni kawasan rekreasi. Jadi kita dapat lihat sebenarnya desa ni sebenarnya dah lama proses untuk dibangunkan itu dah berlaku lama. Tetapi oleh kerana desa ini mempunyai kekurangan fasiliti, bermaksud kekurangan apa nama dia? Infrastruktur. Means dalam desa ni ada juga jalan pengangkutan yang kurang baik. Jalan pengangkutan yang kurang baik ni kita tak boleh nak buat pembangunan, kurang pembangunan sebab kita nak pembangunan ni dia memerlukan infrastruktur yang baik. Sekiranya ada jalan pengangkutan yang baik, dia akan meningkatkan lagi jumlah pengunjung ke kawasan itu. So sebelum kebolehcapaian. ya kebolehcapaian ataupun apabila ada jalan pengangkutan ni dia meningkatkan darjah ketersampaian dari sesuatu tempat ke satu tempat. Dan desa ni juga sekarang dah dihubungkan ada jalan perhubungan desa ke bandar. Kalau dulu desa ke bandar ni dia ambil masa yang sangat jauh, tapi bila ada jalan pengangkutan dia jadi lebih baik dan meningkatkan darjah ketersampaian. Itu yang pertama. Desa ni juga kalau dulu kita lihat tak dapat membangun sebab dia ada di kawasan pedalaman. Kita tak tahu apa yang kita nak bangunkan di situ. Tetapi sekiranya dibangunkan dengan ikut kesesuaian di sana, sekiranya itu adalah kawasan pedalaman, kita boleh jadikan itu kawasan rekreasi. Macam mana kita nak naikkan rekreasi itu? Kalau kita bangunkan hanya tempat itu, tetapi tak ada jalan penghubungan, tempat tu pun yang kita bangunkan tu pun tak akan ada sambutan. So itu pandangan saya dalam era desa dalam era globalisasi. Ada pandangan lain? Bagus pandangan lain. Ada pandangan lain? Kawan-kawan yang lain? Aisyah, ada pandangan? Sejak Wan, ada pandangan? Sebelah sini. Kawan-kawan. Sebulat suara. Sebulat suara. Wakil-wakil. Wakil lah. Wakil. Membulatkan tekad tu lah. Membulatkan tekad. Bersepadu. Dia kan nak habis apa? Right. Ya, apa pandangan kamu tentang desa dalam era globalisasi? Okay, desa dalam era globalisasi pada kami adalah lebih kurang sama je dengan apa yang dikatakan oleh Pak Izzal. Sama pula? Sebulat suara. Oh, sebulat suara. Yalah, sebab daripada apa yang kami dah bincangkan tadi, kita dah ada 4 teori yang kita orang dah ketengahkan, dan benda tu dah memberi macam idea kepada masyarakat desa untuk merubah mereka untuk jadi yang lebih baik. Okey, macam ni. Contohnya kalau macam bidang pertanian, saya ambil sebagai contoh bidang pertanian. Saya ambil nelayan. Okey. Sektor nelayan dekat negara kita ni adalah secara kecil-kecilan. Walaupun jika nak dibandingkan dengan masyarakat di luar negara, mereka memang dikenal sebagai masyarakat desa. Tapi sektor nelayan diorang tu dalam skala yang besar. Maksudnya aktiviti nelayan yang diorang lakukan menggunakan bot yang besar, menggunakan teknologi. Diorang ada skrin yang boleh detect ikan kat mana, dan benda tu lebih menyeronokkan apabila mereka bersaing antara satu sama lain. Apabila mereka sampai ke pelabuhan ataupun jetty, mereka akan timbang hasil pertanian diorang tu dengan bot-bot yang lain, kawan-kawan yang lain. Siapa yang dapat nilai yang tertinggi, maksudnya mereka lah yang terbaik. Benda tu bagi saya adalah cara untuk kita meningkatkan tahap kepuasan diri serta macam keseronokan lah. Berbanding kita punya nelayan dalam skala yang kecil naik sampan. Maaf, bukan menghina pekerjaan sesiapa maksudnya kita nampaklah kat situ naik sampai yang kecil, hasil pun kecil. Bila ada ribut ke apa, hanya kalah. Seronok ya kau? Seronok. Benda tu lah. So maksudnya membandingkan masyarakat luar negara pun dia besar. Kalau ada orang pergi nelayan pun dalam seminggu 2 minggu dah hasil tu banyak. Macam tu. Lebih menyeronokkan lah teknologi. Jadi untuk nelayan, sektor nelayan itu ada tegangan khususnya dari sudut wanita. Islam macam panjang pada ribut juga. Ini orang tu nak
Tak, maksud saya tak menidakkan kamu punya pandangan. Cuma maksud saya di sini adalah orang tengah antara faktor yang menyebabkan sektor perikanan kita ni di negara kita agak lemah. So orang tengah ni bagaimana? Orang tengah ni dia ambil untung atas apa ni? Ambil untung atas angin. Ambil untung atas angin. Bila ambil untung atas angin, sebab itu yang menyebabkan wilayah semakin resah, semakin gelisah, khusus dalam konteks untuk sara hidup mereka. Walaupun kerajaan ada berikan bantuan dalam sektor nelayan ni, tetapi dan ada juga juragan. Juragan ni adalah ketua kapal. Juragan ni adalah ketua kapal. So walaupun juragan ada membantu dari segi awak-awak ada dari segi untuk meneruskan kelangsungan hidup, tapi ada juga juragan yang terseksa ataupun tertindas kesan daripada berlakunya eksploitasi daripada kelompok-kelompok yang cuba untuk mengambil untung atas ini. Begitu juga dengan sektor pertanian, semua berlaku. Dan ini menyebabkan progres kemajuan dari segi sektor pertanian perikanan kita agak perlahan. Dan dalam masa sama, kalau cantik dari situ kamu jelaskan, Malaysia sedang menuju kita dulu ada dasar agro makanan negara, dan kan sekarang ini dasar agro makanan negara 2.0. So dasar agro makanan 2.0 itulah adalah untuk menjamin kelestarian, khusus dari sudut apa yang dikatakan menjaga kepentingan sektor pertanian, perikanan dan juga yang berkaitan, supaya bukan setakat cukup optimum untuk memberi makan perut kita yang ada sekarang ni, okey, tetapi juga menjamin dari segi sudut untuk melengkapi dari segi produktiviti dan juga keuntungan sektor pertanian dan wilayah negara kita. Okey, so by the way saya nak ucapkan tahniah atas kamu punya pembentangan. Nampak? Bila saya buka ruang begini, nampak? Kamu dapat santai, kamu dapat